Buletin Didik 19 September bersama saya Nolifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam UA untuk program pengajian lepasan sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM dan setaraf boleh disemak mulai 25 September. Melalui kenyataan dikeluarkan Kementerian Pengajian Tinggi KPT, keputusan boleh disemak secara dalam talian mulai jam 12.30 hari hingga 5 petang 4 Oktober. Semakan boleh dibuat melalui aplikasi UPU Pocket di telefon pintar atau melalui pautan tertera. Pengesahan persetujuan sama ada untuk menerima atau menolak tawaran bermula 26 September hingga 4 Oktober ini boleh dibuat di laman web rasmi Universiti Awam. Surat rasmi tawaran pula akan dikeluarkan oleh Universiti Awam kepada pelajar bermula 26 September setelah calon membuat pengesahan dalam tempoh dinyatakan. Sementara permohonan yang tidak berjaya rayuan melalui UPU online ke Universiti Awam dalam tempoh 10 hari bermula 25 September. Tawaran tempat bagi sesi akademik 2022-2023 adalah muktamad dan sebarang permohonan pertukaran program pengajian adalah tidak dibenarkan. Majlis Amanah Rakyat MARA pula mempelawa calon-calon yang layak menghantar permohonan bagi mengikuti program pengajian diploma di Kolej Profesional MARA. Kemasukan adalah bagi sesi ketiga 2022-2023 pengambilan bulan November. Semakan keputusan permohonan akan dibuat pada 19 hingga 26 Oktober, manakala semakan keputusan rayuan pada 4 hingga 20 November. Calon-calon yang memenuhi syarat ditetapkan boleh menghantar permohonan secara dalam talian. Tarikh tutup permohonan ialah pada 30 September ini. Bagi merapatkan lagi hubungan silaturahim sesama pelajar, pensyarah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Kolej Vocational Gombak menganjurkan majlis makan malam apresiasi residensi. Menurut Yang di-Pertua PIBG-nya, Dato' Azadin Abdul Aziz, program itu melibatkan lebih 400 pelajar. Malam semalam, kita makan McDonald bersama pelajar. Itu yang pelajar minta, itu yang kami beri dan itu yang kami makan dan enjoy bersama. Majlis ini sering kita adakan setiap 3-4 bulan sekali untuk kita bersama pelajar menjalinkan hubungan lebih rapat. Ketika berada di asrama, mereka pasti kesunyian dan rindu makanan-makanan yang sebegini. Tambahnya, program itu juga memberi ruang kepada pensyarah dan PIBG untuk mengenali pelajar dengan lebih dekat. Dalam pada itu, pihak kolej turut mengadakan kempen mencantikkan asrama di mana penyampaian hadiah dilaksanakan pada majlis yang sama. Pengerusi Yayasan AIDS Malaysia MAF, Profesor Datuk Dr. Adiba Kamaruzzaman dilantik oleh Suruhanjaya Global Policy Dadah sebagai pesuruhjaya terbaharunya. Pelantikan itu menjadikan beliau rakyat Malaysia pertama memegang jawatan tersebut. Melalui kenyataan MAF, Suruhanjaya itu diwujudkan pada Januari 2011 oleh sekumpulan personaliti dari Amerika Syarikat dan Eropah, termasuk bekas ketua negara dan kerajaan. Penubuhannya bertujuan menyokong dasar berkaitan dadah berdasarkan bukti saintifik, hak asasi manusia, kesihatan awam dan keselamatan. Objektif utama Suruhanjaya itu adalah mengangkat diskusi mengenai pembaharuan dasar dadah yang lebih berkeperimanusiaan dan berkesan serta berlandaskan sains di peringkat antarabangsa. Dr. Adiba yang juga pengarah Pusat Kecemerlangan Penyelidikan AIDS Ceria, Universiti Malaya pernah menyandang jawatan Presiden Persatuan AIDS Antarabangsa IAS pertama dari benua Asia. Beliau kini memegang jawatan pengerusi bersama Majlis Sains WHO serta Suruhanjaya Kesihatan dan Hak Asasi Manusia di bawah kelolaan IAS dan Lancet. Berikutan pelantikan Dr. Adiba sebagai pesuruhjaya terbaharunya, Suruhanjaya Global Policy Dadah turut memuji penglibatan dan komitmen beliau dalam mempertahankan dasar awam yang lebih melindungi hak asasi manusia.
Tidak kisah berselut dan kotor asalkan dapat ikan. Itu pengalaman baharu kanak-kanak zaman sekarang melalui acara Menggagau Ikan. Acara berlangsung pada Pesta Bendang yang diadakan di Kampung Tebuk dekat Arau, Perlis. Ia mengembalikan nostalgia lama kerana suatu masa dahulu acara Menggagau Ikan menjadi kelaziman penduduk kampung bagi menandakan berakhirnya musim menuai. Bukan sahaja kumpulan dewasa, acara itu meriah dengan penyertaan kanak-kanak. Dengan berkaki ayam, mereka turun ke bendang membawa serkap ikan. Selain ikan puyuh dan haruan, antara yang paling banyak diperoleh peserta ialah ikan keli. Baru dapat ikan apa? Geli. Adik buat macam mana masa tangkap tu? Guna serkap. Ikan apa? Yang geli. Kanak-kanak. Kanak-kanak pula dah. Siapa orang? Petang saya dah turun bendang cari ikan. Dah biasa. Saya dah macam orang bedang. Selain menggagau ikan, turut diadakan larian dalam bendang dan acara tarik tali. Apa yang lucu, ada kanak-kanak yang berenang sewaktu acara larian kerana tidak pernah turun ke bendang. Adik lari dalam bendang, tapi seronok tak menang. Tak menang, tapi seronok. Walaupun berlangsung sehingga tengah hari, rata-rata penonton tidak mahu berganjak. Pesta Bendang adalah program anjuran Pusat Khidmat Kuar Sanji dengan kerjasama Amirah Malaysia. Selain acara di bendang, turut dianjurkan pertandingan memasak, gelung getah dan acara menampi padi. Siapa sangka usaha pasangan suami isteri dari Kampung Kundur Gua Musang, Kelantan memanfaatkan tempurung kelapa terbuang mampu memberi pendapatan buat lapan sekeluarga. Perusahaan arang tempurung kelapa itu dimulakan Azman Tamiservan Abdullah dan isteri Aisyah Chang pada penghujung 2018 selepas melihat banyak tempurung kelapa dibuang terutamanya di pasar sekitar Gua Musang. Sebelum mengusahakan produk arang tempurung, Azman menggunakan tempurung terbuang itu dalam menghasilkan baja bagi tanaman sayur-sayurannya. Bertapak di Kampung Gala, Gua Musang, bapa kepada 6 anak ini turut mengusahakan tanaman sayuran bagi menampung keperluan keluarganya. Saya dapat cadangan untuk buat arang tempurung ni. Pasal saya tengok di Gua Musang ni, kebanyakan tempurung di pasar ni terbiar, maksudnya terbuang. Jadi setiap kali saya tengok pihak majlis di daerah Gua Musang ambil tempurung ni, mereka bawa ke tempat pelupusan lah. Jadi saya terdetiklah kemungkinan saya boleh buat sesuatu daripada tempurung ni. Jadi saya cubalah ambil tempurung ni, buat mula-mulanya saya buat baja untuk sistem penanaman saya lah, sayuran saya lah. Jadi lama kelamaan tu saya dapat idea cuba membuat arang tempurung. Pada permulaannya, Azman menggunakan modal RM2,000 untuk membeli tong dan kelengkapan lain bagi proses pembakaran arang tempurung. Katanya, arang tempurung ini kebiasaannya digunakan untuk produk karbon aktif dan berfungsi sebagai bahan penapis, pemurni gas, produk kecantikan dan industri minuman. Alhamdulillah saya boleh menghasilkanlah lebih kurang 4 tan lah untuk 1 bulan lah hasil daripada arang ni. Tapi buat masa ni ada perubahan sikit lah daripada bermulanya kesan daripada pandemik COVID-19 lah. Ada penurunan sikit lah kerana saya kekurangan barangan mentah tempurung kelapa lah. Jadi buat masa ni lingkungan dalam 2 tan hingga 3 tan lah. Alhamdulillah setiap bulan lah. Saya dapat macam tu lah, lebih kurang lah. Jualan harga tu lingkungan dalam RM1 lebih lah. Azman dan isteri turut mengusahakan beberapa jenis tanaman bagi menambah pendapatan keluarga. Sekolah-sekolah di Australia sentiasa berusaha menjadikan bilik darjah lebih inklusif untuk kanak-kanak dengan keperluan pembelajaran khas. Di selatan Australia, kerajaan tempatannya menyediakan sekurang-kurangnya seorang guru khas di setiap sekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas seperti autism.
Di sekolah rendah Christy Downs, waktu rehat tidak lagi dimulakan dengan deringan loceng yang kuat, sebaliknya diiringi lagu dan muzik. Cara ini bukan sahaja lebih menyeronokkan tetapi juga tidak keterlaluan atau mengganggu pelajar autism. Selepas cuba menyesuaikan diri di 2 buah sekolah, Eileen Clark, 9 tahun, akhirnya menemui tempat yang membolehkannya belajar dan menyesuaikan diri dengan mudah. It's been absolutely amazing. Like, I well up. She wants to come to school. She's pretty much not selectively mute at the moment at all. Clark adalah salah seorang daripada 11 murid yang mengalami kesukaran belajar di sekolah ini. Namun dengan latihan sokongan dan sumber tambahan, guru-guru di sini yakin golongan berkenaan turut mendapat manfaat yang sama seperti pelajar lain. We've got such a harmonious class, and the children all support each other. They lift each other up, and they don't really see the difference. To them, this is just the normal. This is just the way people are. Harapan mereka lebih banyak sekolah awam akan menerapkan pembelajaran secara inklusif ini. Ketika dunia bergelut dengan lonjakan kos tenaga, seorang wanita di Jepun menemui cara terbaik bagi mengelak krisis tenaga. Malah sepanjang 10 tahun lalu, Chikako Fuji tidak pernah membayar bil elektrik. Wanita berusia 62 tahun itu menjalani kehidupannya di luar lingkungan tenaga dengan sumber kuasa semula jadi seperti solar. Chikako menjana elektrik dengan menggunakan 4 panel solar yang dipasang di balkoni apartmennya di Tokyo. Panel-panel ini menjana sekitar 1000 watt ketika cuaca panas yang dikira cukup untuk menampung penggunaan barangan elektrik yang terhad. Pada musim hujan pula, Chikako mengayuh basikal elektrik selama 10 minit untuk menjana kira-kira 10 watt. Cukup untuk menyalakan satu lampu selama 3 jam. Ketika cuaca panas terik, dia memasak makanan dengan hanya meletakkannya di dalam periuk hitam di balkoni rumah selama beberapa jam. Untuk memasak nasi atau membakar kek pula, periuknya dikuasakan dengan tenaga solar. Wanita ini tidak memiliki TV, mesin basuh, pendingin hawa mahupun pembersih vakum. 分解して水に変える洗剤っていうのがあって、環境に配慮したやつがそれを使ってます。でつけ置き洗いしてで脱水だけする。でしかも今年はさらに進化してサラダスピナのでっかいやつで靴下とかちょっと下着ぐらいはもうあれで脱水しちゃって。Chikako bagaimanapun mengakui bukan mudah menjalani kehidupan sebegini ketika dunia mengalami perubahan iklim yang sangat drastik ditambah dengan faktor usia. Namun dia mencintai cara kehidupan yang ringkas, justru nekat mahu meneruskannya. ソーラークッキングはやっぱ美味しいし、で本当にガス代も電気代もかからないので、しかも災害時にもね使えるので、これはもうずっとやっていきたいですし、さらにね工夫していきたいなと思ってます。Penyanyi dan pelakon Korea IU meraihkan ulang tahun ke-14 pembabitaannya dalam bidang seni dengan menderma. Agensi yang mewakili IU memaklumkan selebriti itu telah menyumbang 200 juta won atau lebih 600 ribu ringgit kepada 2 pertubuhan kebajikan wanita dan kanak-kanak. Sumbangan itu akan digunakan untuk rawatan perubatan serta lain-lain keperluan bagi golongan terbabit. Kebanyakan artis dan selebriti Korea Selatan kebiasaannya membuat sumbangan yang besar bagi meraihkan hari istimewa seperti ulang tahun kelahiran atau pembabitan mereka dalam bidang seni. IU terkenal menerusi lakonannya dalam drama bersiri The Producers dan Hotel de Luna. Pada 17 dan 18 September, penyanyi ini telah menganjurkan konsert The Golden Hour sekaligus mencatat rekod sebagai artis wanita pertama mengadakan konsert solo di Stadium Olympic Seoul. Sisipan daripada konsert mega itu juga viral di media sosial, antaranya ketika pertunjukan drone serta persembahannya dalam belon udara panas yang terapung di seluruh stadium. Perkembangan Sukma MSN 2022. Atlet bowling padang Terengganu Norzam Zizah Ahmad melengkapkan koleksi peribadi pingat emasnya di tamasya itu. Norzam Zizah berjaya menamatkan penantian 5 tahun untuk merangkul pingat emas acara kegemarannya iaitu singles wanita pada edisi kali ini.
Kejayaan bagaimanapun tidak hadir dengan mudah apabila Nur Zamzizah diberi tentangan sengit Nurul Alia Fitra Ali dari Kedah. Aksi berbalas mata terhasil sejak ends pertama lagi sebelum atlet berusia 22 tahun ini mula menjarakkan kedudukan di ends 9. Hasilnya Nur Zamzizah memutlakkan kemenangan penuh 20-13 untuk merangkul pingat emas peribadi keduanya di pentas Sukma. Kali pertama anak kelahiran Batu Buruk ini meraih pingat emas adalah pada edisi ke-19 di Sukma Perak 2018 dalam acara Triples. Saya nak main daripada saya umur 16 tahun tapi tak dapat. This is last Sukma lah untuk saya. Jadi saya nak bagikan sesuatu hasil untuk emas dengan acara favourite saya sehingga alhamdulillah saya telah memberi sumbangan pingat yang emas pertama kepada Terengganu dalam Boli Padang. Dalam pada itu, kontijen wilayah persekutuan mendominasi Sukan Boli Padang di Kompleks Sukan Bukit Kiara apabila mengungguli 2 daripada 4 pingat emas keseluruhan yang dipertandingkan hari ini. Gandingan Muhammad Muizzuddin Sunib dan Muhammad Huzaimi Junaidi menepati ramalan muncul juara acara pers lelaki. Mereka menupaskan Ahmad Zikri Sazali dan Akil Syami Muhammad Azian dengan catatan 18-10. Ia disusuli kejayaan pers wanita di balrisi Akilah Syazwani Roslan, Nur Aimilia Ismail, Nurul Husna Suraya Yunus dan Nurul Farah Adiba Ridwan. Mereka mencatat kemenangan tipis 13-12 ke atas Ainun Najwa Nur Hisham, Aina Nabila Afandi, Nur Fazarina Amiulia Abu Bakar dan Siti Nur Haziwah Jasli Rofizi dari Perlis. Turut berlangsung perlawanan akhir triples lelaki mempertemukan Perak dengan Johor. Perak yang diwakili Aiman Hakim Cik Ahmad, Haziq Azizi Zulkifli dan Ali Imran Rizwan tidak bermasalah untuk menang besar 18-4. Sekaligus memaksa Johor yang diwakili Akmal Darwish Abdul Rahim, Irfan Abdul Jalil serta Afiq Daniel Suhaimi akur membawa pulang pingat perak. Sukan olahraga yang menutup tirai semalam pula menyaksikan kontijen Johor muncul paling cemerlang pada edisi kali ini. Daripada 44 pingat emas yang ditawarkan di trek balapan, 9 daripadanya dikuasai Johor sekaligus membuktikan betapa kontijen ini begitu bersemangat untuk memburu gelaran juara keseluruhan. 9 pingat emas, 6 perak dan 7 gangsa menyaksikan skuad olahraga Johor muncul paling cemerlang pada Sukma kali ini. 9 pingat emas diraih dalam acara 200 meter lelaki, 400 meter lelaki, 1500 meter lelaki, lompat bergalah lelaki 4 kali 400 meter lelaki, 1500 meter wanita, 5000 meter wanita, 3000 meter jalan kaki wanita dan lempar cakra wanita. Paling mencuri tumpuan sudah semestinya kejayaan pelari pecut Muhammad Arsyad Mat Saad yang memenangi emas acara 200 meter selepas mengejutkan pilihan utama dari Perak Muhammad Azim Fahmi dengan catatan 21.02 saat. Kejayaan itu menyaksikan Arsyad melunaskan dendam ke atas Azim yang juga pemegang rekod kebangsaan dalam acara 100 meter. Sabah juga tidak kurang hebatnya apabila memenangi 7 emas, 8 perak dan 3 gangsa di tempat kedua keseluruhan. Bukan sahaja acara pecut dikuasai skuad olahraga Sabah, mereka juga membuktikan kehebatan dalam acara lompat tinggi, lompat jauh dan lompat kijang. 2 daripadanya disumbangkan oleh atlet kebangsaan Andre Anura Anwar. Secara keseluruhannya, sukan olahraga edisi kali ini menyaksikan beberapa muka baharu yang layak diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Sekalipun tiada rekod tamasya dapat dipecahkan berikutan ketetapan yang telah diputuskan MSN, nama-nama seperti Muhammad Iqbal Hasan Mat Kamal Hussein yang memenangi 3 pingat emas dalam acara larian jarak jauh, Farrell Glenn Felix emas lompat tinggi dan Ratu Pecut Baharu Sukma Nusara Adi 100 meter wanita wajar diberi perhatian lebih serius oleh Kesatuan Olahraga Malaysia KOM. Kejuaraan Kaprik Malaysia Petronas 2022. Cuaca hujan sepanjang hari tidak melemahkan semangat pelumba pada pusingan ke-8 yang berlangsung di Litar Lumba Tangkak Johor semalam. Kedudukan podium 1-2 diungguli pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing dalam kategori utama CP150.
Aksi 20 pusingan memperlihatkan pendahulu Ahmad Afif Amran dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing memerlukan saingan di petak utama untuk keseluruhan 24 pelumba. Sebaik bermula, strategi pasukan tampak berhasil apabila rakan sepasukannya Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salihan berjaya meloloskan diri untuk di depan. Bagaimanapun memasuki lap ke-12, Afif berjaya memintas untuk menguasai perlumbaan dalam cuaca hujan sekaligus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu berbaki 2 perlumbaan. Manakala Azroy Hakim Anwar dari Honda Yuzi Idemitsu Team melengkapkan podium. Kategori CP125 pula membabitkan 15 lap dengan gelaran juara jadi milik pelumba Honda KC Racing Muhammad Irfan Hakal Hamidi yang berjaya mengatasi cabaran Muhammad Syafiq Rasul dari 1XOX TKKR Racing. Turut menghangatkan saingan di litar sepanjang 1.025 km itu, perlumbaan Wira KBS. Muhammad Farish Ikmal Khairul Ilyas dari pasukan Honda KC Racing mendominasi saingan 12 pusingan mengatasi Muhammad Adam Haikal Johar pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Aksi pusingan ke-9 selepas ini akan berlangsung di litar Sepang Selatan pada 5 hingga 6 November. Pertandingan mesin terbang di Taiwan mengakhiri buletin didik. Acara ini menyaksikan peserta dengan rekaan unik masing-masing terbang sejauh mungkin sebelum jatuh ke dalam air. Saya Nolifah Ghani, salam hormat dan kita jumpa lagi.